Saya Balkis binti Saiful daripada Kumpulan 2 dan saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah asal-usul adat kahwin orang Melayu di Sarawak. Mengikut kata-kata orang tua, orang Melayu di Sarawak adalah hasil gabungan dari 3 jenis masyarakat iaitu yang berasal daripada Sumatera, yang berasal daripada Brunei dan yang asalnya Iban tetapi memeluk agama Islam dan mengamalkan adat-adat Melayu. Oleh itu, perkahwinan dalam masyarakat Melayu Sarawak mempunyai banyak persamaan dengan adat perkahwinan masyarakat Melayu di Semenanjung. Ia merangkumi adat merasi, merisik dan majlis perkahwinan. Melayu dipercayai terdiri daripada pelbagai kelompok, asal-usul dan keturunan dan mereka begitu bercampur sehingga sukar memberikan takrifan yang tepat. Maksudnya, orang Melayu bukan hanya berasal daripada satu jalur atau sumber tetapi daripada pelbagai jalur dan sumber melalui proses migrasi termasuk dari Nusantara, anutan agama, asimilasi dan amalgamasi. Para pengkaji sejarah Borneo khususnya sejarah Sarawak masih berdepan dengan kesulitan dalam menentukan bila dan dari manakah asal-usul bangsa Melayu di Sarawak. Terdapat pelbagai pendapat dan teori berkaitan hal ini, maka kami ingin cuba menyusul galurkan dan mengupaskan adat perkahwinan orang Melayu di Sarawak. Adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu Sarawak sebelum perkahwinan adalah merasi. Merasi adalah apabila seorang pemuda berkeinginan untuk berkahwin, dia akan meminta ibu bapa untuk mencari pasangan untuknya. Ibu bapa pula akan menyerahkan tugas kepada pencari jodoh untuk mendapatkan calon yang sesuai sebagai menantu mereka. Pencari jodoh akan menjadi perantara bagi keluarga lelaki dan akan memberikan pendapat tentang seseorang gadis itu sama ada sesuai atau tidak. Adat yang kedua adalah ngangin. Selepas merasi, wakil pihak lelaki akan membuat pertanyaan secara formal kepada keluarga pihak perempuan iaitu krisik krimun sama ada perempuan itu sudah berpunya ataupun tidak. Pihak perempuan akan meminta tempoh untuk membuat persetujuan. Bertekul. Bertekul membawa makna yang sama dengan merisik dalam kalangan masyarakat Melayu sebelum majlis bertunang diadakan. Ia bergantung kepada kesediaan bakal pengantin untuk ditunangkan. Semasa adat bertekul ini, hantaran wang atau barang kemas seperti cincin emas atau berlian akan diberikan kepada si gadis yang menandakan acara pertunangan akan diadakan. Meria atau dikenali sebagai bertunang dalam kalangan masyarakat Melayu. Semasa upacara pertunangan dilangsungkan, hantaran akan diberikan oleh pihak lelaki melalui satu rombongan yang terdiri daripada sekumpulan ahli keluarga pihak lelaki. Antara hantaran yang diberi adalah duit, cincin tunang, persalinan, kasut, beg tangan dan lain-lain. Pihak perempuan akan membalas pemberian pihak lelaki. Pada kebiasaannya, hantaran pihak perempuan lebih banyak daripada hantaran pihak lelaki. Sekiranya terdapat saudara perempuan yang lebih tua iaitu kakak yang belum berkahwin, ia dianggap sebagai langkah batang. Maka pihak lelaki mesti memberikan sebentuk cincin emas kepadanya. Dalam masyarakat Melayu Sarawak, upacara yang melibatkan agama adalah acara akad nikah, sementara yang bukan bersifat agama adalah acara bersanding, tepung tawar, berlutut dan makan nasi temuan. Terdapat 4 jenis nikah. Yang pertama, nikah benar. Nikah benar ialah perkahwinan yang mengikut lunas-lunas Islam atau mengikut adat seperti merisik, bertunang dan ianya direstui oleh kedua-dua belah pihak. Yang kedua adalah nikah salah. Berlaku apabila pasangan didapati berkelakuan sumbang dan mereka dipaksa untuk berkahwin. Upacara perkahwinan dijalankan secara ringkas dan sederhana. Yang ketiga adalah nyerah diri. Berlaku apabila lelaki menyerahkan diri kepada keluarga perempuan kerana tidak mempunyai wang untuk menanggung kos pembelanjaan perkahwinan. Ianya melibatkan perempuan dari golongan berada dan lelaki yang tidak berkemampuan. Mereka akan dinikahkan secara sederhana dan perbuatan ini akan memalukan keluarga perempuan. Yang keempat adalah ngikut. Nikah ini berlaku apabila perempuan menyerahkan diri kepada keluarga lelaki
dan mereka dikahwinkan, ini bukan kerana masalah yang melibatkan kewangan, tetapi kerana keluarga perempuan tidak merestui atau menerima pilihan anaknya. Sebelum majlis persandingan diadakan, pengantin perempuan akan didandan dan dihias oleh mak andam yang dipilih untuk kelihatan cantik dan berseri. Pengantin perempuan dilarang melihat cermin semasa sedang diandam kerana dikuatiri akan hilang seri pengantin. Antara pakaian persandingan pengantin perempuan biasanya dipakai adalah kebaya songket, gaun pengantin yang diperbuat daripada sutera bertekad benang emas dan gajah Holland, iaitu pakaian tradisional Melayu Sarawak. Pengantin lelaki pula biasanya akan mengenakan persalinan seperti seorang pahlawan atau pakaian haji, iaitu jubah putih atau hitam dan serbain. Sebelum rombongan lelaki berarak ke rumah pengantin perempuan, pihak pengantin perempuan akan menghantar tikar mengkuang, iaitu tikar gambit pengantin yang dibaluti dengan tudung keringkam yang disulam dengan benang emas ke rumah pengantin perempuan. Penghantaran tikar mengkuang ini menandakan bahawa pihak perempuan sudah bersedia menerima kedatangan rombongan dari pihak lelaki. Pengantin lelaki akan diarak dengan menggunakan kereta atau jong yang akan dimulai dengan membaca selawat sebanyak 3 kali dan diikuti dengan paluan hadrah. Setibanya di rumah pengantin perempuan, mereka akan disambut dengan acara pecak silat, iaitu silat kapak sebagai pembuka pintu. Pengantin lelaki akan dibawa masuk ke rumah dan diduduki di samping pengantin perempuan yang sedia menanti di atas pelami yang telah dihias indah. Semasa majlis persandingan, upacara berjembak dijalankan di mana pengantin lelaki akan menyentuh dahi pengantin perempuan dengan ibu jarinya dan jejambak, iaitu tuala kecil yang wangi dan dilipat berbentuk bunga. Ianya bersamaan dengan adat membantaikan air semayang. Doa selamat dan selawat dibacakan untuk kedua-dua belah mempelai. Tepung tawar dilakukan dengan diiringi oleh paluan hadrah. Pengantin kemudian melakukan upacara turun naik tangga sebanyak 7 kali. Pada sebelah petang atau malam, makan nasi temuan diadakan. Ini bagi membiasakan pengantin dengan kehidupan berkeluarga dan sekaligus untuk menghilangkan rasa malu. Majlis makan nasi temuan ini dilakukan bersama ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat handal. Hari ini saya akan menceritakan tentang adat selepas perkahwinan masyarakat Sarawak. Kebiasaannya, selepas 7 hari majlis, pengantin perempuan akan melawat ke rumah mentua. Adat ini juga dikenali sebagai mengundang menantu. Ibu mentua akan memberikan hadiah seperti tapak kaki atau belian emas demi menunjukkan kegembiraan menyambut menantu baru. Jadi, itulah proses ataupun adat-adat yang dilakukan dalam perkahwinan kaum Melayu di Sarawak.